dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fairuz bin Amir Hamzah, nombor matrik 258587. Jadi kami daripada kumpulan akan membuat pembentangan mengenai sebuah organisasi dan kami memilih organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Jadi menyesuaikan diri dengan keadaan baru adalah amalan biasa di kebanyakan organisasi. Ini adalah usaha untuk meningkatkan prestasi organisasi ke arah pencapaian yang lebih baik dan terkenal. Perubahan yang sedang dilakukan sebagai tindak balas terhadap persekitaran yang semakin sukar dan cepat berubah. Agak jarang berlaku untuk apa yang dijangka berlaku akibat penyesuaian yang gagal. Lebih-lebih lagi, keadaan tidak selalu bertambah baik seperti yang dijangkakan. Dalam beberapa kes, mereka menjadi lebih teruk. Kekurangan pengetahuan dan kebolehan dalam mengurus perubahan adalah penyumbang utama masalah ini. Menguruskan perubahan memerlukan satu set pengetahuan dan kebolehan tertentu. Oleh kerana terdapat contoh pengurus yang membuat perubahan tanpa memiliki pemahaman asas tentangnya, mereka mungkin mempunyai kesan yang merugikan. Perubahan tidak dapat dikenakan secara sewenang-wenangnya berdasarkan emosi menurut Owens and Wallerstein 2014. Akibatnya, untuk menjamin keberhasilan atau keberkesanan organisasi yang bersangkutan, perubahan mesti dilaksanakan dengan baik, metodis dan sistematik. Pengurus dan pentadbir di sebuah organisasi boleh membuat perubahan yang berjaya dengan belajar tentang pembangunan organisasi yang sering Selamat sejahtera. Saya Sami Nazan Belu, nombor matrik 2588 part 9. Di sini saya akan menerangkan organisasi yang kami pilih dan latar belakang organisasi tersebut untuk tugasan kami. Untuk tugasan kami memilih organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan lebih kenali sebagai JKM. Kami milih JKM ataupun organisasi JKM kerana JKM ini memainkan peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan bantuan, pertolongan dan sebagainya. Jika kita lihat JKM juga ada strategi tersendiri, iaitu Pelan Strategi JKM 2021 hingga 2025, dan ianya untuk mencapai visi dan misi tersendiri. JKM ini ditubuhkan pada tahun 1946 dan ianya beroperasi dalam persekitaran yang dinamik, mudah berubah, pelbagai rumit dan mencabar. Oleh kerana akibat globalisasi, perubahan persekitaran dinamik, perubahan demografi, corak peredaran gaya hidup, peranan JKM ini menjadi lebih rumit dan lebih mencabar. Jika kita lihat strategi 2021 hingga 2025, ianya adalah untuk mewujudkan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih mantap dan mengembangkan usaha di seluruh perusahaan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan sumber manusia di seluruh organisasi. Diagnosis di semua peringkat. Untuk meningkatkan dan prestasi organisasi, penemuan diagnostik ini akan membantu organisasi dalam mengembangkan rawatan yang akan diterapkan. Seterusnya, memastikan proses perancangan perubahan berjaya kerana data yang betul dan boleh dipercayai digunakan. Diagnosis dilakukan pada 3 peringkat: kumpulan, individu dan organisasi. Tujuan diagnostik peringkat organisasi ini adalah untuk memastikan bahawa hasil perkhidmatan pelanggan yang diberikan oleh pekerja sesuai dengan objektif dan visi organisasi. Sementara diagnosis kumpulan Jabatan Kebajikan Masyarakat dilakukan pada jabatan dan unit. Matlamat utama adalah menyaksikan pertumbuhan setiap jabatan yang bekerjasama untuk mencapai persetujuan untuk melaksanakan visi dan tujuan organisasi. Diagnosis dibuat untuk setiap pekerja JKM di setiap jabatan atau unit. Mempunyai diagnosis yang jelas dapat membantu merancang intervensi bukan hanya untuk kumpulan atau individu, tetapi juga untuk seluruh organisasi.
Seterusnya saya sambung dalam assignment pembangunan organisasi kumpulan kami. So saya terus pergi ke kaedah-kaedah diagnosis yang digunakan dan perincian diagnosis yang dilakukan di setiap peringkat. So dalam penugasan ini kami telah masukkan 4 intervensi bagi menyokong ataupun menyatakan apakah yang dilakukan. Yang pertama, kita masukkan intervensi proses manusia. Yang kedua, kita masukkan intervensi teknostruktural, salah menyebut. Yang ketiga, intervensi sumber manusia. Dan yang keempat, intervensi strategik. Okey, di sini saya akan maklum secara rambang saja, sebab kita semua sedia maklum. Okey, ini adalah proses-proses yang dilakukan oleh mana-mana organisasi untuk mencapai pembangunan dalam sesuatu organisasi yang boleh dikatakan bermula daripada kita ambil aspek pekerja, bos, lepas tu kita kena kaji kita punya pekerja tu berbilang kaum ataupun tidak, sebab keharmonian dalam sesuatu organisasi amat-amat penting bagi mendapat dia punya kefahaman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. So kita terus pergi kepada data, kaedah menganalisis data, di mana data-data ini ada kita boleh peroleh daripada hasil temu bual ataupun hasil daripada penilaian yang kita lihat daripada intervensi yang sebelum ni saya katakan, iaitu 4 intervensi itu. So kita boleh mengikut juga kaedah menganalisis data. Sekiranya 4 intervensi yang sebelum ini kita jalankan tidak dapat keputusan yang baik ataupun menarik, so data-data ini boleh kita lihat kepada kepada penambahan kepada penyelidikan kuantitatif. Sebagai penambahan, menganalisis data ini juga telah digunakan secara meluas bagi memahami konteks hasil intervensi yang telah dinyatakan. Sekian pada saya, dan saya serah pada kawan saya yang lain. Terima kasih. Halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi, iaitu halangan proses manusia. Penlibatan pekerja dipengaruhi secara negatif oleh gaya kepimpinan otoritarian pihak pengurusan yang mendorong pekerja untuk memberikan persetujuan mengenai semua keputusan organisasi. Sekiranya tiada komunikasi yang berkesan dan adalah maklumat dua hala, arahan organisasi menjadi kabur dan sukar difahami. Akibatnya ramai tidak bertanggungjawab. Pekerja di organisasi ini tidak merasa dihargai atau mempunyai perasaan kerja berpasukan. Yang seterusnya, halangan teknostruktural. Ini merujuk kepada bagaimana pekerjaan itu dijalankan dan juga bagaimana struktur kerja terlibat dan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan setiap kegiatan. Sekiranya struktur dan proses tidak disatukan dengan betul, akan ada banyak tugas berulang dalam JKM ini. Akibatnya pekerja terbeban. Proses berubah menjadi prosedur dasar tanpa mengutip sumber yang mereka rujuk. Beberapa jawatan mengalami kelewatan terutama ketika buat keputusan yang terlibat. Seterusnya, halangan sumber manusia. Masalah yang timbul di organisasi ini terutama berkaitan dengan keletihan pekerja daripada melakukan tugasan. Tidak ada infusi motivasi yang baik yang diberikan oleh pihak pengurusan untuk mendesak pekerja agar lebih aktif dan bersemangat. Akibatnya, rancangan latih operasi yang dianggap tidak efektif dan pemantauan pengurusan yang dianggap tidak berkesan dilihat kurang diberi penekanan. Pekerja kurang berdaya saing dalam meningkatkan prestasi kerja kerana ganjaran dan prestasi yang baik bergantung pada usia tua. Seterusnya, halangan strategik. Organisasi ini tidak mengembangkan rancangan strategi organisasi jangka pendek ataupun jangka panjang dan secara jelas menerangkannya. Kurangnya objektif yang ditetapkan untuk organisasi ini menyebabkan hanya melaksanakan tugasan pentadbiran negara secara tidak konsisten dan berkesan. Piawai organisasi tidak selari dengan trend semasa, menjadikan organisasi ini kelihatan kurang kompetitif dan lebih tersendiri.